Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nisa Sorhana binti Silahuddin dari kelas CEEE 2233D dengan nombor pelajar 2022-758-737. Jadi pada hari ini untuk subjek CTU 455, saya dan kumpulan saya iaitu kumpulan 1 akan membincangkan mengenai dualism. Dan dalam video kali ini kami juga akan lebih menekankan kepada dualism dalam pendidikan di Malaysia. Jadi, apa itu dualism? Dualism dari segi bahasa terdiri daripada sebuah perkataan Latin yang bermaksud dua, iaitu dualis dan duo. Dari segi istilah pula, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dualism ialah kefahaman antara dua prinsip yang saling bertentangan dan sangat ketara. Sebagai contoh, kita ada materi dan roh, kita ada tubuh dan jiwa, dan selain itu paling popular yang kita tahu iaitu baik dan buruk. Jadi, apabila berbicara mengenai falsafah, sudah tentu kita akan memetik beberapa nama figura yang terkenal dalam memberi pendapat dan juga pandangan. Tak lari daripada dengan topik kita pada hari ini iaitu dualism. Jadi, dalam dualism kita akan memetik 3 nama figura yang popular iaitu Rene Descartes yang memfokuskan kepada dualism dari segi akal dan juga jasad. Manakala yang seterusnya ialah David Hume, iaitu beliau lebih memfokuskan kepada dualism terhadap fakta dan nilai. Lain pula dengan Immanuel Kant yang lebih memfokuskan kepada dualism, sains dan juga agama. Pernah terfikir tak dualism berlaku ataupun tidak dekat dalam negara Malaysia? Jawapan dia sudah tentu dualism ini berlaku dalam Malaysia dan paling ketara adalah dualism dalam sistem pendidikan. Dualism dalam sistem pendidikan wujud apabila berlakunya dua corak sistem pendidikan yang berbeza iaitu moden dan juga tradisional. Sistem pendidikan moden yang lebih memfokuskan kepada ilmu sains dan juga ilmu akal, dan sistem pendidikan tradisional yang lebih memfokuskan kepada ilmu keagamaan dan juga ilmu wahyu. Dan dua corak sistem pendidikan ini sangat berbeza dan sangat ketara baik dari segi sejarah, matlamat, falsafah, struktur dan juga pentadbiran dalam negara Islam. Terdapat beberapa figura di negara Malaysia telah memberikan pandangan dan pendapat mengenai dualism dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, kita ada Nik Aziz Nikpah dalam bukunya Program Pendidikan Pintar Cerdas, Teori dan Praktik telah mengatakan bahawa beberapa program pendidikan di negara barat tidak sesuai untuk dijalankan di negara Malaysia atas dasar mereka mengamalkan prinsip dualism dan sekularisme yang telah memisahkan ilmu keduniaan dan juga ilmu keagamaan. Selain itu, kita juga ada pandangan dari Datuk Seri Najib yang mana beliau mengatakan bahawa rata-rata masyarakat Islam di dunia termasuk masyarakat di Malaysia telah mewujudkan dualism di antara ilmu nakliyah iaitu ilmu wahyu dan juga ilmu akliyah ataupun lebih dikenali sebagai ilmu akal dan juga ilmu sains. Nak tahu dengan lebih mendalam lagi mengenai dualism dalam pendidikan, saya akan serahkan pula kepada penyampai yang seterusnya iaitu Nur Dalila. Dipersilakan. Isu tentang dualisme dalam pendidikan ini memang tak pernah lekang lagi daripada dibicarakan oleh para ilmuwan dan para sarjana Muslim. Hal ini kerana isu ini pernah diketengahkan pada dan selepas persidangan pertama pendidikan Islam sedunia pada tahun 1977 di Mekah Mukarramah. Assalamualaikum, nama saya Dalila dan salam sejahtera. Hari ini saya akan meneruskan perkongsian ilmu kita dengan menerangkan apa faktor kewujudan dualisme dalam pendidikan ini sebenarnya. Baiklah,
Untuk pengetahuan anda, fenomena dualisme dalam pendidikan ini ianya berlaku secara majoriti di negara-negara Islam, khususnya Malaysia dan Indonesia. Faktor yang menyumbang kepada berlakunya dualisme dalam pendidikan ini tak lain tak bukan adalah daripada sebab berlakunya penjajahan orang barat ke atas negara-negara Muslim. Akar punca bagi kewujudan pendidikan yang bersifat dualistik ni iaitu pendidikan sekular kebangsaan dan pendidikan agama Islam ini adalah daripada pembentukan fahaman dan pemikiran barat berkenaan ilmu yang dipengaruhi oleh konsep dualisme dan sekularisme maupun falsafah sewaktu mereka menjajah ke atas negara-negara Muslim. Untuk pengetahuan anda, dahulu sebelum berlakunya kemerdekaan di Tanah Melayu, sekolah-sekolah yang terdapat di Tanah Melayu hanyalah sekolah yang berpaksikan keagamaan, yang mana yang ada pada waktu itu adalah hanya sekolah-sekolah seperti sekolah Al-Quran dan pondok. Kejadian pengasihan ilmu ini berkait rapat dengan penjajahan British di Tanah Melayu pada Ogos 1945, yang mana satu jawatan kuasa khas telah pun dipertubuhkan oleh penjajah British bagi menghasilkan Laporan Chismin 1946. Jadi apa itu Laporan Chismin 1946 sebenarnya? Baiklah, Laporan Chismin 1946 merupakan salah satu inisiatif bagi pihak British untuk cuba menyusun polisi pendidikan di mana pendidikan peringkat rendah iaitu peringkat yang paling asas sekali akan diberikan secara percuma dalam semua bahasa pengantar. Berikut merupakan salah satu contoh kegiatan yang paling giat dilakukan oleh pihak penjajah bagi menerapkan sistem pendidikan sekular atau lebih difahami sebagai sistem pendidikan yang moden. Pada masa yang sama, sistem pendidikan tradisional agama Islam digunakan di Tanah Melayu. Baiklah, anda sekarang sudah pun tahu apa faktor yang menyebabkan dualisme dalam pendidikan di Malaysia berlaku. Sekarang saya akan meneruskan perkongsian pada hari ini dengan menceritakan kepada anda apakah cabaran dualisme dalam pendidikan. Cabaran dualisme dalam pendidikan yang pertama adalah keterbatasan untuk memasuki institusi pengajian tinggi. Cabaran ini dihadapi oleh pelajar lepasan sistem pendidikan agama yang khusus kepada pengajian Islam. Hal ini kerana mereka menghadapi 3 masalah. Masalah yang pertama adalah mempunyai tempat yang terhad. Yang kedua, subjek-subjek seperti bahasa Arab, Usuluddin dan Syariah yang diambil pada peringkat sijil tinggi persekolahan Malaysia iaitu STPM tidak diiktiraf di sebahagian IPT. Dan yang ketiga adalah masalah dari segi kurangnya bidan pengajian Islam dalam bidang-bidang yang berkaitan di IPT. Cabaran kedua yang perlu dihadapi disebabkan kejadian dualisme dalam pendidikan di Malaysia adalah berkaitan dengan permasalahan dalam perpaduan negara di kalangan masyarakat majmuk yang mempunyai berbilang kaum dan agama. Hal ini kerana apabila wujudnya sistem pendidikan yang bersifat dualistik iaitu pendidikan kebangsaan dan pendidikan Islam di Malaysia, masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum tidak dapat bergaul dengan pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah aliran agama. Cabaran yang ketiga apabila berlakunya dualisme dalam pendidikan ini adalah mentaliti masyarakat tentang tanggapan tahap kelulusan. Secara realitinya, masyarakat kita sekarang ni sering didedahkan dengan modernisasi dan globalisasi dan lebih banyak memperkenalkan tentang nilai-nilai dan corak hidup yang berunsurkan sekular. Ini telah menyebabkan mentaliti masyarakat kita ni tentang tanggapan tahap kelulusan oleh pelajar kelulusan aliran sistem pendidikan kebangsaan dan aliran pendidikan agama adalah berlainan. Baiklah, sekarang anda sudah pun tahu apa faktor kewujudan dualisme dalam pendidikan dan apa cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi apabila berlakunya dualisme dalam pendidikan ini. Sekarang marilah kita bertahu pula tentang isu dan kesan dualisme dalam pendidikan. Sebentar tadi anda telah pun mendengar tentang definisi, pandangan-pandangan tentang dualisme dan juga faktor-faktor yang menyebabkan dualisme. Jadi saya, Emilia, akan menceritakan serba sedikit tentang isu yang melibatkan dualisme dan juga kesan-kesan daripada dualisme berlaku dalam bidang pendidikan terutamanya. Isu berkaitan dengan dualisme ini boleh dianggap sebagai perkara yang masih berlaku secara berterusan dan telah pun mencorakkan kehidupan. Falsafah pendidikan negara tidak seiring dengan pelaksanaan sistem, iaitu untuk mewujudkan kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat.
Macam mana nak wujudnya kemakmuran jika setengah pihak hanya berfikiran berasaskan wahyu Allah, manakala setengah pihak lagi hanya berteraskan kajian saintifik dan juga logik? Sudah tentulah mereka tidak akan menerima pandangan dari pihak yang lain kerana pendapat mereka itu datang daripada sumber yang berlainan. Selain itu, antara isu yang timbul juga adalah sistem yang sedia ada masih belum mampu untuk menjadi perisai pertahanan diri seorang remaja. Ini kerana sistem sekarang ni tidak begitu fokus kepada nilai adab dan kepribadian seseorang individu itu. Contoh terdekat yang kita boleh tengok adalah sekarang ini kebanyakan sekolah, subjek pendidikan sivik itu ditukarkan kepada subjek teras seperti sains dan juga matematik. Memang benar keputusan peperiksaan itu penting, tetapi sedarkah kita bahawa bijak dalam akademik tidak semesti lengkap dengan adab dan akal fikiran yang baik, atau dalam bahasa mudahnya, tak semestinya ada common sense. Jadi, bagaimana remaja nak hadapi cabaran dunia jika sekecil-kecil perkara seperti adab pun tiada dalam genggaman mereka? Dualisme ini sebenarnya sangat memberi kesan kepada agama dan juga pendidikan terutamanya. Antara kesan yang timbul adalah mula adanya pandangan tentang agama Islam yang mengatakan agama Islam ini tidak relevan kerana nilai-nilai yang dikandungnya bersifat dogmatik, yang bermaksud berkeras mempertahankan pandangan sendiri tanpa menghiraukan segala bukti ataupun pandangan orang lain. Selain itu, pandangan bahawa alam ini terjadi secara kebetulan dibuktikan menerusi kajian saintifik yang berasaskan pendekatan rasional, logik dan juga empiris, dan bukanlah berasaskan sebarang maklumat ataupun fakta yang bersumber dari kitab-kitab agama ataupun wahyu Tuhan. Sebaliknya, dari sudut Islam pula, epistemologi tentang kejadian alam ini didasarkan kepada sumber wahyu. Asas epistemologi ini telah menyebabkan pandangan alam ataupun worldview antara Barat dan juga Islam tidak sama sekali. Seterusnya, jika dilihat dari sudut pendidikan pula, tidak dinafikan bahawa kemajuan sesebuah negara itu banyak dibangunkan oleh unsur-unsur pendidikan umum seperti sama ada dari segi ekonomi, sosial, kebudayaan, hubungan antarabangsa dan sebagainya. Walaupun begitu, faktor pendidikan agama perlu diselaraskan dan dititik beratkan agar segala perancangan yang dibuat tidak terpesong dari landasan agama Islam. Sama juga dengan aspek pendidikan secara khusus di mana perlu adanya integrasi antara agama dan juga ilmu umum. Syekh Muhammad Abduh, salah seorang tokoh pembaruan Islam yang banyak berkecimpung dalam bidang pendidikan, melihat adanya bahaya dalam sistem pendidikan yang bersifat dualisme ini. Sifat dualisme antara sekolah-sekolah yang hanya memberikan pelajaran pengetahuan agama dan hanya akan melahirkan golongan ulama'-ulama' yang tidak mempunyai pengetahuan ilmu-ilmu moden, dibandingkan pula dengan sekolah-sekolah moden yang mengeluarkan ahli-ahli dalam berbagai bidang keilmuan dan kemahiran tetapi sikit pengetahuan agamanya. Sejurus dengan mendedahkan ilmu pengetahuan moden ke dalam sekolah-sekolah, khususnya Universiti Al-Azhar, dan dengan memperkuatkan lagi didikan agama di sekolah-sekolah, maka jurang yang memisahkan golongan ulama' dan juga ahli ilmu akan dapat diperkecilkan. Secara globalnya, impak yang negatif ini besar kemungkinan akan wujud melebihi kesan positif sekiranya sistem dualisme ini diamalkan dalam sistem pendidikan kita. Selain itu, dari segi kurikulum sekolah pula, sekolah aliran kebangsaan hampir semua subjek pelajarannya bersifat duniawi ataupun hanya mementingkan daya intelektual. Penekanan hanya diberikan kepada ilmu-ilmu akademik dan kurang memberi tumpuan terhadap aspek mental, kerohanian dan juga penghayatan agama yang tinggi. Ilmu pengetahuan umum yang merangkumi disiplin dan juga bidang kehidupan manusia tidak dikaitkan sama sekali dengan agama. Hal ini akan menyebabkan golongan cendekiawan dan juga ilmuwan yang lahir dari dua sistem pendidikan yang didiskriminasikan ini akan saling bersaing antara satu sama lain. Bukan dalam keadaan yang membina, bahkan mungkin menjatuhkan sesama sendiri walaupun beragama Islam. Jadi inilah yang akan menyebabkan konflik pemikiran yang tidak selari, malah bertentangan dengan ajaran Islam. Setuju tak? Setelah mengetahui cabaran, isu dan kesan yang dihadapi apabila dualisme berleluasa, langkah yang efektif perlu diambil oleh pelbagai pihak.
Sebagaimana yang kita tahu, sistem pendidikan dualisme hanya akan menerbitkan kesan buruk daripada kesan baik terhadap masyarakat umat Islam. Sistem pendidikan yang diperkenalkan sekarang gagal mempamerkan ciri kesepaduan dengan Islam, membuktikan ketidakseimbangan dalam kehidupan umat Islam. Oleh kerana isu ini dikhususkan dalam pendidikan, berikut adalah inisiatif kerajaan dalam mengambil alternatif perapian semula sistem pendidikan bagi generasi. Yang pertama, penubuhan falsafah pendidikan kebangsaan oleh kerajaan merupakan dasar pendidikan dalam menyasarkan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dengan kewujudan dasar ini, kepentingan ilmu-ilmu dapat dikembalikan dan diselarikan. Rentetan itu, kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR diwujudkan bersama dengan kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM dipercayai dalam pembentukan integrasi nasional dalam Malaysia. Di samping itu, prinsip hukum negara juga diterapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan atas kesedaran bahawa sekolah merupakan medium yang boleh menjalankan tugas penyebaran ilmu dan pembentukan akhlak yang baik serta mewujudkan perpaduan kaum. Seterusnya, pelaksanaan TITAS di peringkat IPT. Langkah IPT memperkenalkan kursus TITAS merupakan sumbangan yang tidak ternilai terhadap pembinaan tamadun Malaysia dalam memastikan nilai-nilai ketamadunan dapat diterapkan bagi membentuk jati diri dan hati budi mahasiswa. Jadi, kita sudah tahu kenapa terdapat banyak silibus sepanjang kita menuntut ilmu sejak zaman persekolahan sehingga di peringkat universiti. Ya, bagi menanam sikap integrasi dan kesedaran dalam diri untuk menjamin kehidupan yang sejahtera bersama masyarakat yang lain walaupun kita berlainan bangsa dan agama. Selain itu, terdapat alternatif lain yang boleh digunakan oleh pihak yang terlibat dan perlu diambil perhatian. Alternatif itu antaranya mengislamisasikan ilmu dalam pendidikan iaitu satu konsep bagaimana nilai-nilai Islam yang selari dengan fitrah, akidah dan syariah masuk ke dalam pemikiran, kependidikan, budaya dan cara hidup dalam masyarakat. Ini kerana bagi mengenyahkan unsur sekularisme yang dirasai masyarakat, maka pelajar Islam diwajibkan mempelajari ilmu fardu ain bagi semua peringkat pelajar Islam di Malaysia juga bertetapan dengan gagasan imunisasi ilmu al-atas. Selain itu, segala hubung kait antara kurikulum haruslah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam bagi membentuk sikap, kemahiran, peribadi dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Dalam pada itu, para pendidik haruslah menunjukkan tauladan yang baik terutamanya nilai-nilai Islam kepada pelajar agar dapat menarik minat pelajar kepada agama, dan kerana dorongan daripada pendidik adalah sangat penting kerana dapat merangkul pelbagai aspek dan inspirasi kepada pelajar secara integratif. Hal ini termasuk juga dengan memberi penekanan dan pendedahan awal kepada pelajar tentang keburukan dualisme pendidikan secara berkala melalui seminar, ceramah, tazkirah dan sebagainya supaya dapat menyedarkan masyarakat bahayanya aliran pemikiran ini kepada mereka dalam kehidupan seharian. Di samping itu, bi'ah solehah iaitu bi'ah solehah pendidikan yang bermaksud sebuah iklim yang baik yang dibina daripada ikatan syariah Islam. Ringkasnya, sebuah masyarakat yang menghidupkan suasana bi'ah solehah ialah yang beramal dengan nilai-nilai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini kerana ia tidak terhad kepada pendidikan yang berlaku dalam bilik darjah, namun ia juga merangkumi pendidikan secara tidak formal, misalnya melalui pergaulan dan nasihat dalam keluarga. Aspek ini bergantung kepada setiap individu untuk membentuk jati diri yang kuat untuk membimbing masyarakat sejagat. Islam memupuk supaya menghidupkan suasana bi'ah solehah dalam kalangan komuniti. Jadi kesimpulan bagi tajuk kita hari ini, aliran dualisme pendidikan adalah keburukan yang terbesar yang terjadi dalam sistem pendidikan di Malaysia.
dalam pada menaburkan sesuatu corak kemasyarakatan yang baik dan berakhlak, dualisme adalah malapetaka bagi semua. Pendidikan yang digabungkan kombinasi antara akal dan berpandukan wahyu dan sunnah mampu melahirkan kelompok masyarakat yang saling hormat menghormati di samping sikap individu yang berjaya serta persekitaran yang sejahtera. Seperti yang telah dibahaskan oleh Justin Carman, orientalis Perancis, iaitu sesungguhnya Al-Quran tempat lahirnya Islam yang berbentuk akal dan menjadi perlembagaan yang mengandungi asas sandaran tamadun dunia yang dari pencampuran asas-asas yang dikembangkan oleh Islam dan diserukan kepadanya Al-Quran. Sekian daripada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.